أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Imam, yang dihormati lagi dikasihi barisan ahli jawatan kuasa Surab Al-Husna dan seterusnya, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan kasih sayang dan rahmatnya maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, menganugerahkan kepada kita berbagai-bagai nikmat, yang mana kata alim ulama, nikmat ini berterusan Allah kurniakan kepada kita sejak kita berada di alam arwah lagi sampailah ke saat ini. Dan insya-Allah nikmat yang Allah SWT akan kurniakan kepada kita akan berkekalan dan berlanjutan sehingga kita memasuki gerbang syurga Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita akan mengecap nikmat demi nikmat yang lebih banyak, yang lebih besar untuk selama-lamanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat ini, di antara nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan untuk menghidupkan ketika, untuk menghantar kita, menghidupkan kita seketika di alam dunia yang serba sementara ini, dengan tujuan dan hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala sendiri menceritakan kepada kita dalam Al-Quran, iaitu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan dan manusia dan jin melainkan semata-mata untuk mengabdikan diri kepada aku. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bezanya makhluk manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sementara, tetapi satu-satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikekalkan adalah makhluk yang bernama manusia. Jadi ulama mengatakan boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yang maha mengetahui, tanpa menghantar kita ke alam dunia, boleh bagi Allah secara langsung untuk memasukkan ahli syurga ke dalam syurga dan memasukkan ahli neraka ke dalam neraka tanpa menghantar kita ke alam dunia. Tetapi ini melanggar hikmah Allah Subhanahu wa taala, selaku zat yang tidak suka buat satu benda tanpa bukti, tanpa alasan. Nanti para malaikat akan tertanya-tanya, wahai Allah, apakah kelayakan bagi si fulan untuk dia menjadi ahli syurga, sedangkan sifat-sifat ahli syurga pada dia belum kami nampak. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala juga tidak ingin para malaikat akan tertanya-tanya, wahai Allah, apakah dosa dan maksiat yang dilakukan oleh si fulan dan satu golongan ini sehingga engkau campakkan mereka ke dalam neraka, sedangkan sifat-sifat ahli neraka belum nyata pada diri mereka. Jadi kerana itu, dengan hikmah yang begitu besar, yang begitu agung daripada Allah Subhanahu wa taala,
Sebelum Allah masukkan ahli syurga ke dalam syurga, sebelum Allah masukkan ahli neraka ke dalam neraka, maka Allah SWT jadikan alam dunia ini sebagai pentas untuk menguji, untuk menilai siapakah di kalangan kita yang layak menjadi ahli syurga dan siapakah di kalangan kita yang layak menjadi ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal-awal lagi ketika mana Allah ciptakan kita semua, Allah dah bagi tahu kepada kita, Allah Subhanahu wa taala cuma bagi kepada kita pinjaman sewaktu kita berada dalam dunia ini. Segala yang Allah bagi kepada kita berupa pinjaman, bukan untuk kita miliki, bukan menjadi hak milik kekal. Kalau kita pinjam kereta daripada kawan kita, kereta yang sangat mewah, kereta yang sangat canggih, daripada awal-awal lagi dia dah beritahu, ini kereta saya bagi pinjam je, bukan bagi terus, maka kita selaku orang yang bergaya naik kereta yang mahal, kereta Ferrari, kereta Porsche, maka dah tentu walaupun kita seronok naik kereta yang canggih, kita tunjuk pada kawan-kawan kita kehebatan yang ada pada kereta tersebut, tetapi kita sentiasa risau dan bimbang bila-bila masa saja tuan empunya kereta ni boleh mengambil kereta itu daripada kita pada bila-bila masa saja, kerana kereta tersebut dibagi kepada kita secara pinjaman. Maka kan itulah sejak hari pertama Allah ciptakan alam dunia sampai hari kiamat, Allah SWT telah buat keputusan setiap benda yang Allah berikan kepada kita dalam dunia, bahkan alam dunia ini sendiri, kita selaku manusia memang diberikan oleh Allah kehidupan yang sementara dalam kehidupan dunia. Tetapi janji Allah, dunia yang kita diami di saat ini pun diciptakan oleh Allah bukan untuk dikekalkan, tetapi diciptakan oleh Allah untuk dibinasakan, untuk dihancurkan. Cuma hanya saja tujuan Allah menciptakan alam dunia ini semata-mata untuk menjadi medan ujian bagi manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya untuk menguji siapakah di kalangan kamu yang kembali bertemu dengan Allah membawa amalan yang paling baik, yang paling cantik, yang paling sempurna, yang paling soleh, yang paling ikhlas untuk kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, Allah sepanjang kehidupan kita berada dalam dunia ini, kita tak terlepas daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah." Kami akan uji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian kepada kamu. Jadi hadirin dan rahmati Allah, walaupun sejak dari awal lagi Allah ciptakan dunia ini untuk dihancurkan, dan berkali-kali dalam Al-Quran Allah SWT bagi tahu kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Kullu syai'in halikun illa wajha, setiap benda yang berada di atas permukaan bumi ini semua akan hancur binasa melainkan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi tahu lagi, kullu man 'alaiha fan, setiap benda yang berada di atas muka bumi ini suatu hari nanti pasti akan fana, akan hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, zat yang maha kekal, yang maha hidup adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun begitu, selaku manusia biasa yang hidup dalam dunia ini, kadang-kala ada satu sebab yang menyebabkan kita lupakan kematian. Walaupun kematian tidak pernah lupakan kita. Sebenarnya hadirin dan rahmati Allah, kata Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi ni satu orang penyair Arab. Dia ni satu orang yang mengaku jadi Nabi. Satu orang yang mengaku jadi Nabi biasanya kalau zaman dahulu ni dia anggap orang paling hina, orang paling jahat. Sampai sekarang siapa mengaku jadi Nabi orang paling hina. Tetapi Al-Mutanabbi ni satu orang penyair yang hebat. Dia kata takhalafan nas hatta latifaqa lahum. Seluruh manusia berselisih pendapat dalam semua isu sehingga tidak ada kesepakatan di antara mereka, melainkan illa fi syajab wal khulfu ba'da syajab, melainkan seluruh manusia sama ada yang kafir atau Islam, yang taat ataupun yang durhaka, semua bersependapat tentang satu perkara dalam dunia,
iaitu kematian itu satu benda yang pasti, dan setelah mati pula mereka berselisih pendapat pula. Lepas mati ada azab kubur ke tak ada azab kubur, lepas mati ada akhirat ke tak ada akhirat. Tetapi selaku orang Islam, kita menganggap kematian sebagai hari yang sangat penting dalam hidup kita. Hari ini banyak hari-hari penting dalam hidup kita, sedangkan Allah beritahu wa dzakirhum bi ayyamillah, sebut kepada mereka tentang hari-hari Allah. Itu ada tarikh-tarikh penting di sisi Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ingat dalam kehidupan kita. Hari ini selalu kita mengenang hari-hari yang terdahulu dalam hidup kita. Hari lahir kita, kita selalu ingat tentang ulang tahun perkahwinan kita. Masya Allah, setiap tahun kita akan buat macam-macam sambutan nak menyambut ulang tahun perkahwinan. Tetapi hadirin dan rahmat Allah SWT sekalian, yang paling penting dalam kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala nak tengok siapa di kalangan kita yang menjadi orang paling bijak dalam kehidupan dunia. Nabi SAW ketika mana ditanya oleh satu orang laki-laki Ansar, man aqyasun nas, siapakah wahai Rasulullah di kalangan kami orang paling bijak wahai baginda sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, asyadduhum dzikra lil maut, orang yang paling bijak di kalangan kamu, di kalangan kita adalah orang yang paling banyak mengingati maut, dan orang yang paling kuat membuat persediaan untuk menghadapi kematian. Itulah orang paling bijak di kalangan manusia. Sebab Nabi SAW beritahu dalam kehidupan dunia ni, Nabi bayangkan setiap masa ada dua golongan. Satu golongan yang bijaksana, dan satu lagi golongan yang mana kata ulama zaman sekarang bijak sini tapi tak bijaksana. Mereka ni adalah golongan yang lemah. Nabi SAW beritahu, al-kaisu man dana nafsahu, orang yang bijak adalah orang yang selalu muhasabah diri dia. Bila dia muhasabah diri dia, mendapati kekurangan dalam amalan dia, maka dia akan dana nafsah, dia akan menghina dan mencela diri dia pada setiap masa dan keadaan. Dia akan merasakan amalan yang dia buat ni tak cukup, belum memadai. Dia tak berpuas hati dengan pencapaian yang dia telah capai. Dia tidak ada sifat qanaah terhadap segala amal soleh yang telah dia buat. Dia tak akan berpuas hati. Mungkin dalam bulan puasa yang lalu dah banyak amal soleh kita buat, tetapi orang bijak, dia tak akan berpuas hati amalan satu bulan. Dia akan berpuas hati kalau dia dapat kekalkan momentum bulan Ramadan sampai ke akhir hayat. Tuan-tuan rahmati Allah, Nabi beritahu, wal ajiz, orang yang bodoh di kalangan kita, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti kehendak hawa nafsu dia, tetapi wa tamanna 'ala Allahil amani, dalam masa yang sama dia memasang cita-cita untuk mendapat berbagai-bagai janji daripada Allah. Ikut nafsu dalam dunia, tapi merasakan insya-Allah balik ke akhirat esok Allah ampun semua dosa saya. Tak payah bertaubat, tak payah istighfar, tak payah buat amal soleh pun, insya-Allah dalam kubur nanti pun sepanjang 40,000 tahun, insya-Allah saya selamat di sana. Allah akan bagi lampu yang banyak pada saya, Allah bagi sofa yang empuk pada saya, Allah akan bagi makanan minuman istimewa, layanan yang baik pada saya. Itu sangkaan semata-mata, tanpa buat persiapan yang rapi. Orang yang bodoh dia kata, insya-Allah kalau kena hisap nanti di akhirat, saya akan selamat di medan perhitungan. Dan dia akan merasa angan-angan bahawasanya insya-Allah tak payah buat apa-apa persediaan, tak payah taubat, saya akan dapat buku catatan amal di tangan kanan. Dan orang yang bodoh dia kata tak perlu buat apa-apa persediaan, nak melintas titian sirat, masya-Allah saya boleh lintas macam mana saya lintas titi-titi dan jambatan dalam dunia ini. Maka yang orang yang paling bodoh di kalangan kita, yang sangka dia akan dapat masuk syurga dan dapat selamat daripada api neraka tanpa apa-apa persediaan. Tetapi sebenarnya pada hakikatnya, orang yang bijak, dia tak akan pernah merasa aman dan merasa tenteram dalam kehidupan dunia. Sebab Nabi SAW beritahu dalam sebuah hadis kursi, Allah SWT telah firman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan kehebatan aku, la ajma'u fi abdi amnaini wa khawfain, aku tak pernah kumpulkan dalam hati mana-mana hamba aku dua kali aman dan dua kali rasa takut. Tak pernah Allah kumpulkan dalam hati hamba dia dua kali rasa takut, dua kali rasa aman. In amantahu fid dunya, in amantuhu fid dunya, akhwaftuhu fil akhirah.
apabila aku amankan dia di dunia. Di dunia dia rasa selesa, dia rasa selamat, dia rasa bahagia, dia rasa enjoy. Nanti di padang mahsyar, akhwaftuhu fil akhirah, aku akan goncang hati dia sehingga dia akan merasakan ketakutan yang teramat sangat dalam kehidupan akhirat nanti. Tetapi siapa di kalangan kita yang hidup dalam ketakutan, hidup dalam ketakwaan dalam kehidupan dunia ini, maka nanti di padang mahsyar Allah SWT beritahu, la yahzunuhumul faza'ul akbar, mereka tak akan dibimbangkan oleh Allah dengan kejutan yang sangat besar. Jadi hadirin dan rahmati Allah SWT sekalian, hari ini macam mana kita nak mengecap nikmat dalam dunia? Sedangkan ulama-ulama bagi tahu, kalau ada satu orang manusia yang hidup dalam dunia, dia mendakwa dia tak pernah, daripada kecil sampai dia mati, dia tak pernah merasa susah dalam kehidupan dunia. Dia sentiasa merasa seronok, merasa bahagia. Tetapi ulama bagi tahu, tetap dalam hati dia ada satu perasaan yang akan meragut, yang akan menarik segala kelazatan-kelazatan yang dia kecapi, iaitu walaupun dia seronok macam mana pun hidup di dunia, tetap dia ada satu kerisauan dalam hati dia, iaitu takut nak menghadapi kematian. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, Imam Suyuti rahimahullah ta'ala bagikan manusia ni kepada 3 kategori dalam hal kematian. Yang pertama, Imam Suyuti rahimahullah ta'ala beritahu, orang yang mana bila kita sebut tentang soal mati di hadapan dia, dia akan merasa benci dan merasa takut. Dia bukan takut nak menghadapi kematian kerana dia takut amalan dia tak cukup. Tetapi bila disebut kematian, dia rasa takut kerana dia telah menginfakkan, membelanjakan, dia telah memenatkan seluruh jiwa raga dia untuk mendapatkan kekayaan dan kemewahan dalam dunia. Dia telah berhempas pulas untuk dapat hidup dalam rumah yang mewah, kenderaan yang besar. Sebab itu bila disebut kematian di depan dia, maka dia akan menjadi marah dan dia akan menyebabkan dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan kita yang tak suka mendengar berita kematian. Ini tanda orang yang mana? Golongan yang pertama itu golongan al-munhamik fi dunia, golongan yang tenggelam dalam dunia. Yang mana mereka tenggelam dalam dunia dan kecintaan kepada dunia pun dah menyerap dalam hati sanubari mereka. Perkara yang menyebabkan manusia takut nak menghadapi kematian, perkara yang menyusahkan, menyukarkan kematian adalah bila mana cinta dunia telah masuk dalam hati satu orang manusia, maka dia tak akan rela berpisah dengan seluruh apa yang dia ada. Walaupun dia dah tahu sama ada dia rela ataupun terpaksa, satu hari nanti dia pasti akan terpisah dengan benda-benda yang dia sayang. Maka golongan ini, Masya Allah, tanda dia bila kita sebut tentang kematian, muka dia akan merah. Dan perkara ini berlaku kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah sebut dalam Al-Quran, orang Nasrani dan Yahudi, dia mendakwa mereka ni ahli syurga. Dan mereka mengatakan, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami anak Allah dan kekasih Allah. Allah kata mudah je. Nak tahu betul ke kalian ni kekasih Allah? Allah beritahu, fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Kalau kamu betul kekasih Allah, maka idamkanlah kematian. Angan-angan untuk mati secepat mungkin, in kuntum sadiqin, kalau kamu betul. Tetapi Allah beritahu, wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Sampai bila pun orang Yahudi, mereka tak akan bercita-cita nak mati. Bahkan Allah beritahu, yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasana. Setiap orang di kalangan mereka bercita-cita alangkah bertuahnya kita seandainya Allah panjangkan umur kita 1000 tahun. Sebab bagi orang Yahudi, mereka kembali kepada Allah, mereka akan dibakar dalam api neraka. Sebab itu syurga mereka hanya di dunia ini. Maka ini golongan yang pertama. Bila sebut mati dia marah. Maka kenapa dia marah? Dia tak suka sebab dia tahu kematian akan memisahkan dia dengan keduniaan yang telah dia usahakan seumur hidup dia. Golongan yang kedua, kata Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, golongan yang mana bila sebut kematian, maka dia akan merasa takut bukan kerana tak suka menghadapi kematian, tetapi dia rasa belum cukup bersedia, belum sempurna taubat dia, belum sempurna iman dia, belum sempurna amalan dia, belum sempurna muamalat muasyarat dia, banyak hutang belum bayar, sembahyang qada belum habis, puasa qada belum habis, banyak lagi fidyah tak bayar, haji belum pergi.
dia merasakan kalau dia bertemu dengan Allah sekarang, maka dia bertemu dalam keadaan cacat. Dia adalah diibarat, kata Imam Suyuti, seumpama satu orang yang terlewat untuk bertemu dengan dia ada buat temu janji dengan raja, tetapi dia terlewat dalam buat persediaan. Dia terlewat bukan kenapa, dia takut mungkin kalau dia pergi awal, mungkin dia akan pergi dalam keadaan tak bersedia. Raja tak suka bertemu dengan dia dalam keadaan tidak sempurna. Jadi dia akan merasa kematian akan memendekkan waktu untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila kita sebut mati depan dia, dia akan mengiling kepala bertaubat, istighfar, mengenangkan masa yang Allah bagi begitu pendek, begitu sekali singkat untuk kita menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, kata Imam Suyuti, golongan yang kedua ini tidak termasuk dalam kategori mereka yang terdapat dalam hadis Nabi SAW, iaitu Nabi SAW telah bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang suka nak bertemu dengan Allah, iaitu suka menghadapi kematian, maka di saat itulah Allah, Nabi beritahu, ahabballahu liqa'ahu, Allah juga suka untuk bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, benci nak bertemu dengan Allah pada hari kematian, maka karihallahu liqa'ahu, Allah pun benci untuk bertemu dengan dia. Maka di saat itulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setiap orang di kalangan kita tak ada siapa suka mati, semua orang takutkan kematian. Maka Nabi SAW beritahu, memang betul, setiap orang di kalangan kita takutkan kematian dan bimbang tentang mati. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW sendiri termasuk di kalangan orang yang bimbang menghadapi kematian. Sebab itulah tuan-tuan, sebelum Nabi wafat, Nabi dapat persediaan yang rapi, yang begitu cukup supaya kematian sentiasa mengingatkan Nabi kita Muhammad SAW terhadap perkara yang sangat penting. Tuan-tuan yang berahmat Allah, sebab itu kita tengok Nabi kita Muhammad SAW menjelang waktu mati, Nabi paling banyak menziarahi orang-orang sakit. Sebab itu ulama beritahu, nak supaya hati kita ni tuan-tuan, perkara yang menghalang kita daripada ingat mati, ulama kata adalah panjang angan-angan. Bila panjang angan-angan, kita bayangkan, Masya Allah, yang mati semua orang lain, saya tak akan pernah mati. Ini syaitan tipu daya kita. Bila kita tengok orang mati sekeliling kita, kita dengar kata orang mati beribu-ribu dekat satu negara, kadang beratus-ratus, kadang-kadang hari-hari kita tengok berita kemalangan, kadang-kadang kita rasa ini satu fenomena biasa. Maka ini tanda hati kita dah mati tuan-tuan. Hati kita dah tidak lagi ada perasaan. Sedangkan tujuan Allah SWT suruh kita ziarah orang sakit supaya kita mengingatkan diri kita sendiri akan tiba satu hari nanti kesakitan yang dialami oleh saudara kamu, giliran kamu pula akan menghadapinya satu hari nanti. Giliran kamu pasti akan tiba. Allah bagi tahu, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kami gilir gantikan nasib bagi satu orang manusia. Hari ini sahabat kamu kena, besok giliran kamu pula. Sebab itu Nabi lazimkan diri dia untuk sentiasa menziarahi orang sakit supaya untuk menyedarkan diri sendiri. Yang kedua, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana jullu nazarihi ilal ard. Kebanyakan pandangan mata Nabi sentiasa tertumpu ke tanah. Sebab apa? Setiap masa dan keadaan Allah Subhanahu wa taala nak Nabi kita dan kita semua mengingati kematian supaya kita tengok tanah begitu dekatnya kita dengan kematian, kematian di bawah tapak kaki kita. Alam barzakh bukan jauh, alam barzakh betul-betul di bawah tapak kaki kita. Sebab itu ulama beritahu, singkatnya kehidupan dunia ni adalah diibaratkan seumpama duduk antara dua sujud. Sebab itu ulama menafsirkan apa falsafah kita sujud dua kali, kita duduk antara dua sujud. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita semayang mula-mula kita bertakbir, itu bayangan kita dulu satu masa dahulu pernah berdiri di depan Allah di alam arwah, dan kita semua mengaku Allah sebagai Rabb kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka bila mana kita qiyam dan kita rukuk, itu adalah ibarat di mana Allah Subhanahu wa taala hantar kita menjadi berada di alam arwah, dan kita berada dalam alam perut ibu kita. Dan ketika mana kita bersujud, itulah detik di mana kita berada 9 bulan 10 hari
dalam perut ibu kita. Dan kita, bila mana kita dilahirkan ke dunia, Masya Allah, ulama Nabi kita sarankan supaya si bayi ini diazankan di telinga kanan dan diikamatkan di telinga kiri. Sebenarnya kehidupan dunia ini adalah begitu singkat jarak di antara azan dengan iqamat semata-mata. Tuan-tuan yang berahmat sekalian, sebab itu kita duduk antara dua sujud. Setelah kita berada dalam perut ibu kita 19 hari, kita berada di dunia sekadar duduk antara dua sujud, dan kita akan kembali bersujud buat kali yang kedua. Itulah kematian yang akan kita tempuhi bersama. Tuan-tuan dan puan-puan yang berahmati Allah sekalian, sebab itulah hari ini begitu singkatnya kehidupan dunia. Allah SWT akan beritahu kepada kita dalam Al-Quran, wa yauma yahsyuruhum, pada hari kami bangkitkan mereka di padang mahsyar, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Mereka akan rasa dulu kami hidup di dunia tidaklah begitu panjang tempohnya, melainkan seolah-olah satu orang laki-laki yang menghabiskan beberapa jam dalam kehidupan dia di waktu tengah hari. Begitu singkat kehidupan dunia. Ya Allah SWT nak dalam kehidupan ini kita buat 3 perkara. Yang pertama, kita mengabdikan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, Allah SWT nak kita buat pengorbanan untuk agama Allah dalam kehidupan dunia ini. Dan yang ketiga, tujuan Allah bagi kita kehidupan dunia untuk kita buat persiapan untuk menghadapi alam akhirat. Maka golongan yang ketiga, yang mana tuan-tuan rahmati Allah, ulama beritahu golongan yang arif billah, golongan yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Suyuti rahimahullah taala, dia bukan sekadar suka mendengar berita-berita mati, bahkan dia akan segala benda yang berkaitan dengan mati dia akan mengkaji, dan dia menganggap hari mati adalah hari raya dia, hari dia bertemu dengan kekasih dia. Inilah golongan paling istimewa. Bahkan dia menganggap lagi lama hidup di dunia ini, lagi lambat pertemuan dia dengan kekasih dia. Selama ini kita sembah Allah Ta'ala, kita berkorban untuk Allah, kita susah payah kerana Allah. Orang yang dekat dengan Allah, bila sebut tentang kematian, dia akan bersegera kalau boleh nak tinggalkan alam dunia, nak berpindah daripada darul maksiyah, meninggalkan negeri tempat yang penuh dengan maksiat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pada hari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana didatangi oleh para malaikat, yang mana sebelum kewafatan Nabi, di antara amalan Nabi juga, setiap hari Khamis malam Jumaat, Nabi SAW akan ambil peluang untuk pergi menziarahi sahabat-sahabat dia, rakan-rakan seperjuangan dia di kalangan para sahabat di kuburan Baqi'. Tujuan Nabi pergi ke kubur bukan semata-mata untuk menziarahi orang yang meninggal dunia, tetapi nak yakinkan diri sendiri bahawa satu hari nanti inilah tempat yang kamu akan duduki, wahai Muhammad. Inilah tempat yang kamu akan berpindah selepas sebaik saja kamu memejamkan mata kamu. Nak sedarkan diri sendiri, setiap malam Jumaat Nabi akan pergi ke kubur supaya nak mengingatkan diri sendiri. Sebab itu doa kita ziarah kubur, Nabi SAW anjurkan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, sejahtera untuk kamu wahai penduduk bagi kampung orang-orang beriman. Antum salafuna wa inna bikum lalahiqun, kamu telah mendahului kami pasti akan menyusul kamu. Sebab itu Imam Suyuti rahimahullah taala kata, aku sangat pelik melihat manusia bergelak ketawa dalam kehidupan dunia, sedangkan dia tak sedar kain kafan yang digunakan, yang bakal digunakan untuk membalut jenazah dia, boleh jadi semalam dah sampai di kedai, tunggu masa dia nak mati, dan kain kafan tadi dibeli untuk menjadi milik dia. Kita bergelak ketawa sedangkan kain kafan untuk membalut tubuh badan kita telah siap ditenun, telah siap dicetak, dan tunggu masa untuk dihantar ke kedai, dan tunggu masa untuk kita mati. Bila hari kita meninggal dunia, tuan-tuan rahmati Allah, hari terakhir kita berada di dunia, dan setiap hari dalam kehidupan dunia ini boleh menjadi hari yang terakhir bagi hidup kita. Sebab itu Nabi SAW telah bersabda, bila mana Allah Ta'ala nak takdirkan kematian bagi satu orang, Allah sengaja menciptakan sebab dan hajat kepada dia untuk pergi ke sana. Ada kala kita pergi ke sana untuk ambil rezeki kita. Kadang-kadang kita pergi satu tempat, cadangan nak buat satu program tak jadi, cuma jadi makan je di situ. Alhamdulillah, rupanya kita nak pergi ambil rezeki kita dekat sini. Tetapi ada kalanya satu orang, Masya Allah, macam mana tuan guru kami Mufti Wali rahimahullah ta'ala,
setiap FOMO hidup dia hidup dalam perpustakaan, menjaga menjaga para mufti, bakal mufti, untuk bertanya masalah dan sebagainya. Tetapi pada hari terakhir dia nak meninggal dunia, dia rasa teringin nak pergi ke Kandahar, ke Afghanistan, nak tengok macam mana di sana Taliban memerintah dan sebagainya. Maka pada malam hari dia sampai, belum sempat dia tengok dunia di Afghanistan pada siang hari, tengah sembahyang tahajud dia telah meninggal dunia di Kandahar dalam keadaan sembahyang tahajud. Ini kadang-kadang Allah Ta'ala sengaja menciptakan sebab dan alasan untuk memberi kematian kepada kita. Sebab itu dalam Al-Quran, di antara 5 ilmu ghaib yang Allah SWT tidak beritahu kepada sesiapa pun di kalangan hamba dia, sebagaimana Allah sebut dalam surah Luqman, iaitu wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada sesiapa pun di kalangan makhluk yang bernyawa di bumi mana mereka akan meninggal dunia. Masya Allah. Kadang-kadang Nabi bagi tahu, sepanjang hidup kita ni berkali-kali Allah Ta'ala bagi kita perasaan cemas, seolah-olah kita dah hampir-hampir menghadapi kematian. Cuma Allah sengaja bagi peluang berkali-kali kepada kita. Allah beritahu dalam Quran, awalam nu'ammirukum, tidakkah cukup panjang umur yang kami bagi kepada kamu, tempoh yang kami bagi kepada kamu wahai manusia. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, satu tempoh yang orang siapa di kalangan kamu yang nak ambil pengajaran daripada kehidupan yang mereka yang berada dalam dunia ni, dengan tempoh 60-70 tahun, kita semua dah mampu nak mengambil pelajaran. Waja'akumun nadhir, dan reminder daripada Allah, peringatan daripada Allah berkali-kali datang. Allah bagi peringatan pada kita. Badan kita selalu sakit, selalu lemah, selalu sengal. Ini petanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama menafsirkan nazir juga adalah uban di kepala kamu dah mula tumbuh. Itu reminder daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita cas handphone kita, kadang-kadang bateri dah tinggal 80, sila cas bateri kamu 70%, 50%, 20%, 10%, bateri boleh cas, tetapi nyawa kita tak boleh cas lagi. Yang kita boleh buat adalah persediaan menghadapi kematian. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah sekalian, Allah telah sebut dalam Quran, innalladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang mengatakan dengan yakin Allah sebagai Tuhan kami, thumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam hadis Nabi SAW ada menyebut, bila mana satu orang hamba Allah yang soleh hampir meninggal dunia, maka dekat dia nak meninggal dunia, maka di saat itu Allah SWT akan perintahkan malaikat Israel bersama dengan 60 orang malaikat rahmat. Maka malaikat rahmat seramai 60 orang akan pergi ke taman-taman syurga dahulu. Sebelum mereka datang mencabut nyawa orang yang soleh tadi, mereka akan pergi ke taman-taman syurga, memetik bunga-bunga za'faran untuk mereka lumurkan, mereka kafankan bersama dengan jenazah tersebut dalam kafan mereka. Dan mereka akan bawa selai kain kafan yang ditenun daripada sutera. Maka kain kafan yang dibawa daripada syurga Allah Ta'ala dilumur dengan kasturi yang bernama hanut, maka menjadikan kain kafan tadi tersangat-sangat wangi. Maka ketika mana datang tiba ajal bagi satu orang manusia, maka terlebih dahulu malaikat maut akan bagi salam kepada dia, minta izin nak masuk, memperkenalkan diri dia, ana malakul maut, akulah malaikat maut yang dihantar oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Ulama dalam hadis Nabi SAW menyebut mengapa malaikat maut diperintahkan oleh Allah untuk cabut nyawa manusia. Sebab di awal hari dulu, ketika mana Allah nak ciptakan manusia ni, Allah hantar ramai malaikat ke dunia untuk ambil tanah-tanah ini untuk dijadikan materi asal untuk ciptakan manusia. Maka semua malaikat gagal untuk bawa naik ke langit, bawa naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua malaikat gagal kembali membawa tanah yang diperintahkan oleh Allah Taala. Tetapi bila tiba waktu giliran malaikat maut beritahu kepada tanah, sama ada kamu suka atau tidak, aku tidak akan kembali bertemu dengan Allah membawa tangan yang kosong. Maka dalam keadaan itu, malaikat maut telah mengambil secara paksa daripada tanah tadi gumpalan-gumpalan tanah daripada berbagai-bagai tempat, berbagai-bagai warna, berbagai-bagai sifat,
untuk diciptakan sebagai manusia. Maka sebab itulah malaikat maut ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia, sebab malaikat maut pernah berjanji untuk kembalikan tanah ke tempat asalnya. Maka sebab itulah malaikat maut bila dicabut nyawa manusia, maka Allah SWT akan kembalikan juzuk daripada tanah ini semula ke permukaan tanah menjadi debu, sebagai bahagian daripada bahagian tanah. Tuan-tuan dan rahmat sekalian, malaikat maut akan memperkenalkan diri dia. Maka ada pun orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum malaikat maut nak cabut nyawa dia, maka kami nak memberi khabar gembira kepada kamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kami nak beri khabar gembira tentang syurga kepada kamu, bahawasanya wahai si fulan ibnu si fulan, dalam banyak-banyak manusia yang hidup di dunia, kamu adalah merupakan salah seorang daripada calon ahli syurga. Jadikan itu sebelum kamu masuk ke dalam syurga, maka setiap seorang daripada 60 orang malaikat yang memegang di tangan kanan mereka bunga raihan, mereka akan memberi berita gembira tentang syurga kepada si fulan tadi. Wahai si fulan bin fulan, kerana kamu bakal menjadi calon ahli syurga, kami nak ceritakan kepada kamu, sesungguhnya tanah di syurga diperbuat daripada kasturi yang begitu harum. Batu-batu kerikil dalam syurga adalah daripada permata zabarjat, yakut, lu'lu' dan marjan, ditabur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luasnya syurga kamu seluas 10 kali ganda daripada luasnya alam dunia ini. Binaan rumah kamu dalam syurga, seketul batunya daripada emas, seketul batu daripada perak, seketul batu daripada mutiara, seketul batu daripada permata zabarjat yang berwarna hijau, dan seketul batu daripada permata delima yang berwarna merah. Wa milatu al-misk, dan simennya adalah kasturi. Wahai si fulan, isteri kamu dalam syurga begini, makanan kamu dalam syurga begini, pakaian kamu di syurga begini, kenderaan kamu dalam syurga begini. Akhirnya menyebabkan orang nak mati tadi, dia akan merasa begitu gembira, melonjak-lonjak perasaan dia, sehingga dia beritahu kepada malaikat, segerakan ambil nyawa aku, keluarkan aku daripada tubuh badan aku, supaya cepat aku dapat mengecap nikmat tersebut. Maka akhirnya malaikat maut akan berdiri di kepala dia, wahai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kembalilah kamu untuk mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka roh tadi akan keluar dengan perasaan riang gembira. Walaupun mereka ini, tuan-tuan, kata Nabi, asalnya semua orang benci nak menghadapi kematian, tetapi bila dengar berita-berita gembira daripada para malaikat, maka akan bertukar perasaan takut menjadi perasaan excited, gembira, dan begitu berkobar-kobar perasaan nak menghadapi kematian. Sebab itu, tuan-tuan, sebenarnya hakikatnya tidak ada siapa pun dalam dunia yang mati dalam keadaan lazat, dalam keadaan seronok. Kadang-kadang kita jangan terpedaya dengan kata-kata kadang-kadang mati itu lebih lazat daripada bersama dengan isteri sendiri. Sedangkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beritahu apa? Setelah mana aku tengok betapa sengsaranya Rasulullah SAW menghadapi kematian, setelah hari itu aku tak pernah merasa cemburu terhadap satu orang yang mendakwa. Dia merasa mendakwa bahawasanya dia akan menghadapi kematian dalam keadaan yang sangat lazat, dalam keadaan seronok. Setelah aku tengok baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana nak menghadapi sakaratul maut, Nabi SAW minta kepada isteri dia, bawakan kepada aku air daripada 7 telaga. Nabi SAW mandikan badan dia. Maka ketika mana kesakitan nak menghadapi kematian begitu sekali hebat, Nabi beritahu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, sesungguhnya kesan racun yang aku makan daripada daging kambing di rumah wanita Yahudi di Khaybar dahulu, hari ini telah menyerang urat-urat leher aku, sehingga aku terasa begitu sakit, begitu sengsara. Maka kerana itu Nabi SAW telah celupkan air tangan dia ke dalam air, Nabi sapukan air ke muka dia. Nabi beritahu, ala innalil maut la sakarat, ketahuilah bagi kematian ini ada kesengsaraannya. Sebab itu tuan-tuan dan rahmat Allah, hari ini kadang-kadang kita ditipu oleh dunia ni. Kita takut kepada penyakit, kita takut pada hantu, tetapi kita tak takut macam mana nak menghadapi sakaratul maut. Sedangkan kata Imam Suyuti, bagi orang nak menghadapi kematian, 3 bentuk ketakutan akan dialami. Yang pertama, tuan-tuan rahmat Allah, ketakutan untuk menghadapi sakaratul maut. Sebab apa, tuan-tuan rahmat Allah? Hari ini kita dekat dunia, kita sakit. Kalau luka jari kita cuma satu bahagian yang akan rasa sakit.
Tetapi pada hari kita mati, setiap helai rambut, setiap juzuk dalam tubuh badan kita akan merasakan kepedihan, kesakitan ketika mana dicabut nyawa. Sebab itu dalam hadis Nabi beritahu, seandainya selai rambut daripada jenazah diletakkan kepada mana-mana manusia dalam dunia ini, nescaya mereka akan mati. Sebab tidak ada benda yang ditimpakan kematian, melainkan benda tersebut pasti akan mati. Begitu sakitnya sakaratul maut. Nabi bagi tahu ibarat kata seumpama seekor binatang yang dicincang dengan 300 bilah pedang dalam satu masa, ataupun ibaratnya sakit sakaratul maut seumpama seekor kambing yang dikulit, yang dicabut kulit dia hidup-hidup. Itulah sakitnya sakaratul maut. Pernah diceritakan dalam sepotong hadis, Nabi bagi tahu, ceritakan daripada Bani Israel tentang apa yang berlaku di kalangan mereka. Wala haraj, tidak ada kesalahannya. Maka kali itu Nabi ceritakan, pada zaman dahulu kala ada sekumpulan orang-orang soleh di kalangan Bani Israel. Mereka telah buat keputusan untuk sama-sama sembahyang hajat, minta doa kepada Allah, nak tengok macam mana keadaan orang yang telah meninggal dunia. Maka bila mana mereka sembahyang hajat 2 rakaat, tiba-tiba Allah bangkitkan satu orang laki-laki. Muka dia berbelang-belang, berbala-bala badan dia, penuh dengan kesan-kesan luka, berbirak-birak tubuh badan dia, biru kawasan-kawasan tertentu. Maka akhirnya ditanya, apa tujuan tuan-tuan doa pada Allah untuk hidupkan saya semula? Maka kata orang-orang soleh, supaya kami nak tengok macam mana keadaan saudara kami yang berada di alam barzakh sana. Tuan-tuan rahmati Allah. Maka akhirnya mereka bertanya kepada pengalaman duduk dalam kubur. Hari ini tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita dapat berpeluang berdialog dengan orang yang telah meninggal dunia tuan-tuan, maka dah tentu kita akan insaf. Kita akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Ma ra'aitu manzaran qattun illa wal qabr afza'u minhu." Tak pernah aku tengok seumur hidup aku satu pengalaman, satu gambaran, melainkan kuburlah yang paling menakutkan. Melainkan kuburlah yang paling ngeri. Sebab itu Nabi beritahu, seandainya aku nak umat aku bertaubat, insaf, beristighfar kepada Allah Ta'ala, mereka segera menyempurnakan ibadah mereka. Kadang-kadang aku teringin supaya Allah SWT memperlihatkan kepada mereka betapa dahsyatnya azab kubur. Tetapi aku bimbang satu perkara, kalau Allah tunjuk betapa dahsyatnya azab kubur, aku khawatir tak ada siapa pun di kalangan umat aku yang berani mengkebumikan jenazah dalam kubur. Betapa dahsyatnya pengalaman dalam kubur. Sebab itu Nabi beritahu, al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah. Kubur boleh bertukar menjadi taman-taman syurga, atau hufratun min hufarin niran, ataupun salah satu daripada lembah-lembah neraka. Maka ketika mana berakhirnya dialog dengan orang yang telah meninggal dunia tadi, maka akhirnya dekat dia nak kembali semula ke alam barzakh sana. Maka akhirnya masya-Allah, orang soleh tadi bertanya kepada orang tadi, "Wahai si fulan, kalau boleh kami bantu kamu di alam barzakh, apa bentuk bantuan yang kamu harapkan daripada kami?" Maka dia beritahu, "Wahai si fulan, seandainya kamu mampu menolong saya di dunia sana, bantulah untuk doa kepada Allah supaya Allah hilangkan bisa sakaratul maut daripada tubuh badan saya. Kerana saya dah mati 100 tahun, tetapi sampai hari ini bisa kesakitan itu masih melekat pada tubuh badan saya." Inilah kesakitan yang akan dialami oleh orang yang kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kengerian sakaratul maut. Kengerian yang kedua yang akan dihadapi oleh satu orang nak meninggal dunia, sebenarnya bagi orang yang durhaka kepada Allah, kengerian yang kedua kata Imam Suyuti adalah takut melihat kebengisan dan betapa tegasnya muka malaikat maut. Tuan-tuan rahmati Allah, seumur hidup kita tak pernah kita tengok muka yang seganas dan setegas malaikat maut. Sebab itu Nabi SAW beritahu, satu orang manusia, raja yang paling jahat dalam dunia ni pun, bila tengok muka sakarat malaikat maut, maka dia akan jadi lunak, jadi hancur dia akan jadi lemah ketika menghadapi malaikat maut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiga bagi orang yang durhaka kepada Allah, maka dia akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dengan azab-azab neraka. Sedangkan orang nak masuk syurga tuan-tuan, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dengan gambaran-gambaran syurga. Menyebabkan bila mana malaikat kata, "Keluarlah kamu, wahai hamba Allah." Roh tadi keluar daripada hidung dalam keadaan melonjak-lonjak. Walaupun sakit, tetapi kesakitan tidak lagi terasa kerana kelazatan syurga telah masuk dalam hati dia. Maka bila mana roh tadi keluar,
maka malaikat maut akan ambil nyawa tersebut, dan belum sampai beberapa saat nyawa tadi berada dalam tangan malaikat maut, tiba-tiba sekumpulan malaikat rahmat telah rampas roh tersebut daripada tangan malaikat maut. Akhirnya mereka letakkan di dalam kain kafan, dikebumikan bersama dengan za'faran. Semua malaikat pakak-pakak berebut untuk bawa naik ke langit roh tersebut. Sampai di pintu langit yang pertama, malaikat langit pertama bertanya, siapakah ini? Maka diberitahu, ini roh si fulan bin si fulan. Masya Allah, para malaikat beritahu, selamat datang roh yang taibah, roh yang baik. Maka Masya Allah, semua malaikat mengucapkan tahniah kepada roh tersebut. Akhirnya sampai di pintu-pintu langit, maka dibuka ke 7 pintu langit, dan akhirnya dipersembahkan roh tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana manusia sedang sibuk menguruskan upacara pengkebumian di dunia, maka di saat itulah Allah SWT memberi kata-kata sambutan, kata-kata aluan kepada roh yang kembali kepada Allah di alam akhirat. Maka Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulanglah ke pangkuan Tuhan kamu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi, sekarang kembali semula ke kubur, masuk dalam badan hamba aku. Wadkhuli jannati, buat persiapan, make a preparation, Masya Allah, untuk masuk ke syurga aku. Tuan-tuan rahmati Allah, di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh, ada orang yang mana bila matinya mereka macam mana Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi beritahu, ihtazza arsyur rahman, bergoncang arasy Allah Ta'ala dengan matinya Sa'ad bin Mu'az. Di saat itu Allah hantar 70,000 malaikat turun daripada langit ke dunia untuk sambut roh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala. Itu mulianya orang beriman pada hari mati dia. Sebab itu ulama beritahu, kamu nak kenal siapa kami, tengok hari kami mati nanti. Berapa ramai orang yang datang sembahyang jenazah kami, maka itulah nilaian kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam mana tuan almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz yang meninggal dunia pada satu masa dahulu, masa begitu ramai sehingga jam jalan, orang nak pergi sembahyang jenazah dia. Ini tanda-tanda penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mengharapkan perkara yang sama. Perkara ini bukan hanya terjadi kepada mereka saja. Perkara yang tersebut akan berlaku kepada kita, asalkan setiap hari dalam hidup kita, kita menganggap inilah hari terakhir dalam hidup saya. Dan setiap amalan yang kita buat, inilah amalan terakhir yang saya buat dalam kehidupan dunia. Sembahyang saya zuhur sebentar nanti adalah sembahyang terakhir. Amalan kita hari ini, Quran saya, Quran yang terakhir. Zikir saya hari ini, zikir terakhir. Persahabatan saya bersama dengan sahabat pada hari ini adalah persahabatan yang terakhir. Maka kita akan berusaha untuk jadi yang terbaik. Sebab itu ulama beritahu, kata Imam Qarafi, siapa yang banyak ingat mati, Allah bagi dia 3 nikmat. Yang pertama, tuan-tuan rahmati Allah, Allah setelah akan bagi kecergasan dalam beribadat kepada Allah Ta'ala bila kita selalu ingat mati. Sebab itu di antara amalan yang kita kena buat, bukan sekadar sembahyang sunat, bukan sekadar berzikir, bukan sekadar berdoa, bukan sekadar tilawatul Quran. Di antara amalan yang kita kena buat adalah amalan muraqabatul maut. Hari-hari kita kena bayangkan kita telah pun mati. Hari ini adalah hari mati saya. Hari-hari kita kena bayangkan, tasawurkan, bayangkan, gambarkan, khayalkan seandainya saya mati pada hari ini. Masya Allah, bulan Ramadan yang lalu saya terlibat dengan kemalangan, tuan-tuan rahmat Allah. Lepas habis kemalangan, saya dengar ris menangis. Sebab apa tuan-tuan? Terkenangkan seandainya Allah buat keputusan waktu itu kita tidak lagi ada lagi rezeki dalam dunia, berarti kami tak akan balik lagi semula ke dunia. Tetapi Allah bagi peluang sekali lagi. Mungkin ada lagi dosa-dosa yang belum kita bertaubat kepada Allah. Mungkin ada lagi hutang-hutang kita dengan Allah dan hutang dengan manusia belum kita bayar. Kerana itu Allah masih kesian pada kita. Allah panjangkan usia kita sehingga hari ini saya dapat bertemu dengan tuan-tuan. Kalau Allah kehendaki mati, matilah. Itulah keputusan yang Allah SWT bagi kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, orang yang banyak ingat mati, dia akan dapat kecergasan dalam beribadat. Tak cukup 2 rakaat sembahyang duha. Kalau hari ini hari terakhir, saya selalu doa pada Allah, Allahumma ja'al khair ayyamina yawma nalqaka ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan hari yang terbaik dalam hidup kami, hari kami bertemu dengan Engkau ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Jangan matikan kami dengan su'ul khatimah. Sebab itu kita kena takut. Orang yang soleh paling ditakut adalah su'ul khatimah. Sebab itu hari-hari dijadikan
hari yang dalam hidup dia hari yang terbaik, sebab dia teringatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati, setiap orang, sebahagian orang di kalangan kamu beramal dengan amalan ahli syurga, hatta la yabqa bainahu wa bainal jannati illa dira', tidak sampai dia dengan syurga melainkan satu hasta lagi nak masuk dalam syurga. Fayamalu bi amali ahli nar, di hujung usia dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhulaha, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, sebahagian orang di kalangan kamu, seorang di kalangan kamu beramalan dengan amalan ahli neraka seumur hidup, hatta la yabqa bainahu wa bainan nar illa dira', sehingga tidak tinggal dia dengan neraka melainkan satu hasta lagi nak masuk neraka. Tetapi di hujung usia dia, fayamalu bi amali ahli jannah, dia beramal dengan amalan ahli syurga, fayadkhulaha, akhirnya dia masuk ke dalam syurga. Tetapi itu jarang-jarang berlaku. Biasanya berlaku orang yang istiqamah di atas satu jalan, masya-Allah, sebagaimana sabda Nabi SAW, man khafa adlaja, siapa yang takut, dia akan bergerak perlahan-lahan menuju ke alam akhirat, menuju ke syurga Allah. Dia akan pilih jalan yang mustaqim, dia akan kekal istiqamah di atas amalan yang soleh yang telah dia buat. Maka tuan-tuan rahmati Allah, Nabi kata, wa man adlaja balagal manzil, siapa yang bergerak perlahan-lahan menuju ke alam akhirat di atas landasan yang lurus, maka dia akan sampai ke destinasi dia. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah tawaran Allah begitu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah, tawaran Allah kepada kita bukan kecil, tawaran Allah adalah syurga kepada orang yang mati. Man qala la ilaha man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa yang mana ucapan terakhir daripada lidah dia keluar di dalam kehidupan dunia ini, perkataan terakhir, kalam yang terakhir yang keluar daripada mulut dia adalah la ilaha illallah, orang tadi pasti akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya tuan-tuan, bila mana jenazah telah pun diletakkan dalam kubur, maka Allah telah perintahkan bawa roh ini, masya-Allah, dengan penuh lemah lembut, maka kembalikan kepada tubuh badan dia di dalam kubur. Masya-Allah, datang dua malaikat, masya-Allah, akan mendudukkan orang tersebut. Mereka akan tanya tiga soalan, man rabbuka, wa ma dinuka, wa madza taqulu fi hadzal rajul. Laki-laki tadi dengan penuh yakin jawab, Allahu rabbi dinil Islam wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Maka di saat itu kata malaikat, kami dah tahu daripada awal-awal lagi, sebelum kami datang jumpa kamu, kamu pasti akan berjaya jawab soalan kami. Maka Allah Subhanahu wa taala akan seru daripada langit, fa afrishu lahu, maka sekarang ni, maka sebelum apa-apa, kamu buka syurga dia seluas saujana, kubur dia menjadi seluas saujana mata memandang. Fa afrishu lahu, hamparkan hamparan syurga dalam kubur dia. Maka di saat itu malaikat akan buka satu pintu gerbang. Jarak di antara kubur dia dengan syurganya hanyalah tembok saja tuan-tuan, dan pintu gerbang telah pun dimula terbuka. Daripada pintu tadi Allah Ta'ala tiupkan angin-angin bayu daripada syurga, sehingga wangi-wangian syurga, wangian-wangian kasturi, yang mana kata Nabi harumnya syurga 100 tahun belum sampai ke syurga, ahli syurga dah dapat cium bau syurga dia. Maka bau tadi ditiupkan ke dalam kubur kita, amin, insyaAllah tuan-tuan. Maka di saat itulah malaikat akan bawa keluar sofa, bawa keluar segala nikmat-nikmat dalam syurga, makanan-makanan dalam syurga, dibawa kepada orang yang berjaya menjawab soalan tadi. Maka akhirnya malaikat akan beritahu kepada dia, nam salihan, tidurlah tuan sebentar dalam keadaan tenang, tidur dalam keadaan nyenyak, menanti orang kata detik berlakunya hari kiamat. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, disingkatkan kehidupan 40,000 tahun bagi orang yang soleh, maka kehidupan yang panjang tadi dipendekkan menjadi sependek sembahyang sunat 2 rakaat, sunat nafil dalam kehidupan dunia. Ini pendeknya, singkatnya masa orang yang akan menanti waktu untuk dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dibuat persediaan untuk masuki gerbang syurga Allah Taala. Maka sepanjang di dalam kubur dia akan diberikan layanan begitu istimewa. Adapun orang mati syahid, Allah setelah akan hantar helikopter untuk bawa dia sarapan pagi dan makan malam dalam syurga, tetapi tak boleh turun lagi ke tanah syurga, hanya boleh makan dalam pesawat saja. Makan tapi dah boleh tengok gambaran lebih luas lagi. Tapi orang tak mati syahid, dia tengok daripada jauh, alangkah indahnya syurga aku, Masya Allah. Daripada jauh dia tengok persediaan yang terakhir dibuat oleh bidadari kita, persediaan yang terakhir dibuat oleh wildan,
dan Allah sediakan 80,000 malaikat untuk menjadi khadam kepada kita semua dalam syurga yang akan berkhidmat kepada kita untuk selama-lamanya. Ini kemuliaan yang Allah nak bagi. Adapun sebaliknya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang jahat dalam kehidupan dunia ni tuan-tuan, yang tidak taat kepada Allah, orang yang banyak menghabiskan masa dengan kemaksiatan, seluruh hidup dia untuk dunia, maka pada hari dia nak meninggal dunia, datang malaikat, bawa malaikat azab daripada neraka Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang sangat bengis dan pakaian mereka begitu busuk sekali. Mereka akan bawa kain kafan daripada neraka Allah, bawa bunga-bunga daripada neraka, bunga yang sangat busuk, dilumurkan pada kain kafan tersebut nanah, tahi, najis, air kencing, sebusuk-busuk benda dalam neraka dilumurkan pada kain kafan, maka diletakkan di tepi jenazah. Maka malaikat pun bagi salam, wahai si fulan, dalam banyak-banyak hamba Allah di dunia ni, kamu adalah calon ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kamu masuk neraka, 60 orang malaikat akan ceritakan kepada kamu apa bentuk azab yang kamu akan terima dalam neraka nanti. Satu persatu, azab demi azab diceritakan. Nanti Masya Allah, ahli neraka, kata Nabi SAW, akan digari tangan mereka, akan dilekatkan ke dagu mereka, dan daripada tadi gari itu akan dicangkukkan rantai-rantai yang panjangnya Allah beritahu sab'una dhira'an, 70 hasta, setiap satu daripada mata rantai sepanjang 70 hasta, sab'una dhira'an. Maka lalu dililit rantai-rantai tersebut di sekeliling tubuh badan ahli neraka. Bahagian paling hujung dimasukkan dalam mulut dan dikeluarkan daripada punggung. Bila mana nak masuk dalam neraka, sampai di pintu neraka, Allah beritahu khudhu faghulluh, maka tarik mereka dan sentak mereka ini, tsummal jahim salluh, dan legendam mereka dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beritahu, "Dzuq innaka antal azizul karim." Kamu rasa azab ini dalam akhirat dan neraka, kerana di dunia dahulu kamu orang yang hebat, kamu orang yang mulia. Sekarang ni kamu rasa macam mana azab yang aku berikan kepada kamu. Masya Allah, Nabi beritahu, sesungguhnya neraka Jahannam seketul batu jatuh daripada tebing dia, 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Dan Nabi juga beritahu dalam neraka Jahannam ada satu lembah yang mana setiap hari neraka Jahannam memohon perlindungan kepada Allah, ya Allah, lindungkan aku daripada jubul huzun, iaitu lubang yang akan diduduki oleh orang-orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan riak di kalangan umat Muhammad, dicampak dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, setiap kali Jibril AS datang jumpa Nabi, Nabi SAW bertanya pada Jibril, wahai Jibril, mengapa aku tak pernah tengok kamu tersenyum dalam kehidupan aku? Sedangkan sepatutnya kamu datang jumpa aku dalam keadaan senyum, supaya menghilangkan rasa kesedihan dalam hati aku. Apa jawab Jibril AS? Ya Rasulullah, saya minta maaf pada tuan-tuan, sebenarnya bukan saya saja yang berkeadaan begini, dalam keadaan bermuram durja, tetapi semenjak hari pertama Allah ciptakan neraka, sampai hari ini aku tak pernah tengok satu orang malaikat pun di langit yang tersenyum setelah mana Allah ciptakan neraka Allah SWT. Maka tuan-tuan, azab neraka diceritakan satu persatu, maka menyebabkan roh tadi menjadi takut untuk keluar. Bila dia takut, malaikat paksa dia keluar, dia tak nak keluar. Akhirnya Jibril AS akan gunakan tongkat dia untuk pukul roh tersebut. Maka roh daripada kaki akan naik sampai ke lutut, dipukul lututnya, naik roh tersebut. Padahal ulama bagi tahu, orang tadi kalau dipukul sepatutnya dia boleh menjerit sekuat-kuatnya, tetapi di saat itu pada hari kematian dia tak mampu lagi menjerit, hanya dia mampu menanggung kesakitan yang teramat sangat, seperit seumpama dicincang dengan 300 bilah pedang dalam satu masa. Tuan-tuan rahmati Allah, roh tadi dipukul daripada pusat naik sampai ke dada, maka dalam keadaan itulah dia ghargharah, dia akan nazak. Kita dengar seumpama nada satu orang yang sangat-sangat menderita tetapi tak mampu buat apa-apa lagi, maka akhirnya terpaksa keluar daripada hidung. Bila sampai keluar tadi roh tersebut, malaikat maut sentak. Maka ulama beritahu macam mana keadaan malaikat maut mencabut, merentak nyawa satu orang manusia. Dia kata ibarat satu orang yang meletakkan dalam kerongkong kita ni tuan-tuan, pokok yang berduri, dan melekat daripada pokok tersebut, duri tersebut, kita punya urat-urat kita, dan disentak pokok yang berduri tersebut daripada kerongkong kita. Itulah bagaimana dahsyatnya sentapan
sakaratul maut daripada malaikat Israel alaihissalam, seluruh tubuh badan manusia merasa perit, merasa pedih, merasa begitu sekali terseksa setiap juzuk dari tubuh badan manusia. Akhirnya roh tadi diletakkan, dilemparkan, diletakkan dalam kain kafan. Semua malaikat membalut roh tersebut dengan keadaan yang sangat-sangat benci, sangat-sangat marah, sangat-sangat meluat, dan mereka melaknat roh tersebut. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan rahmatan sekalian, kata Imam Suyuti, hari ini tuan-tuan, tanda Allah laknat satu orang, kata Imam Suyuti, bukanlah Allah jadikan muka dia hitam ataupun dia banyak musibah yang menimpa dia, tetapi salah satu tanda satu orang dilaknat oleh Allah, iaitu apabila dia tak mampu keluar daripada satu dosa yang dia telah terlibat dalam dosa tersebut, dia tak mampu keluar, itu satu tanda satu orang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya semua malaikat tak sudi nak bawa roh tadi. Malaikat akan lempar kain kafan tadi pada kawan dia. Kawan ambil, lempar lagi. Maka akhirnya begitu keadaan. Bila sampai di pintu langit, maka Allah beritahu, la tufattahu lahum abwabus sama. Mereka tak akan dibukakan pintu langit untuk menyambut roh mereka. Bahkan mereka akan dilemparkan kembali daripada langit yang pertama 500 tahun perjalanan, roh tersebut dilempar oleh malaikat untuk jatuh ke dalam kubur dia. Dalam Al-Quran Allah ada sebut roh tersebut dilempar setinggi yang begitu tinggi sekali, jatuh ke dunia ni tuan-tuan, dan dipaksa masuk dalam tubuh badan dia. Sampai di kubur, dua orang malaikat telah pun menanti. Allah tak sudi untuk bertemu dengan roh tersebut. Allah SWT tak sedia untuk bertemu dengan dia. Bila masuk dia dalam tubuh badan, malaikat Munkar dan Nakir, kata Rasulullah, mata mereka biru, muka mereka begitu hitam, di tangan mereka ada tukul sebesar 7 petala langit dan 7 petala bumi. Maka dia akan tanya pada orang yang nak mati tadi, orang yang tak meninggal dunia, man rabbuka? Dia beritahu, wah, la adri, saya tak tahu nak jawab apa tentang Allah Ta'ala, saya tak kenal Allah. Wa ma dinuka? Apa agama kamu? Wah, la adri, saya tak tahu nak jawab apa agama saya confused, saya Islam ke, Kristian ke, Buddha ke, saya tak tahu, boleh jadi saya ateis kot. Dia tak tahu nak jawab apa-apa. Dan wa madza taqul fi hadzal rajul? Dibawa baginda sallallahu dalam kubur, dia kata, saya pun tak kenal. Kalau orang munafik, dia kata dekat dunia dulu orang panggil dia Muhammad, tapi saya tak kenal dia siapa. Maka kata malaikat, la daraita wala talait, kamu tak tahu, lepas tu tak nak ikut. Maka akhirnya Masya Allah, malaikat maut pun, malaikat Munkar dan Nakir beritahu, maka bersedialah untuk kamu menghadapi azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Azab yang pertama, kubur akan menghimpit tubuh badan dia sehingga tulang belulang dia telah berceragah, sebagaimana kata Rasulullah, kamu masukkan jari ke dalam jari. Maka akhirnya tuan-tuan, Allah beritahu, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Setiap pagi dan petang Allah nyalakan api neraka dalam kubur dia tuan-tuan. Dan di saat itu Allah lepaskan 99 ekor ular yang begitu besar, berkuku besi, bermata berapi, untuk sengat orang tersebut, terutama orang yang tinggalkan sembahyang. Maka ular tersebut akan sengat dia sepanjang waktu dia meninggalkan sembahyang tersebut. Tuan-tuan dan rahmatan sekalian, ini keadaan yang akan menanti satu orang manusia. Sebab itu Nabi beritahu, kubur boleh jadi salah satu daripada lembah-lembah neraka, ataupun boleh menjadi salah satu daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan tuan-tuan rahmati Allah, Allah bantu kita semua. Kita tak tahu, walaupun kita hidup di dunia dalam rumah yang mewah, hidup dalam aircon, belum tentu lagi kubur kita adalah seindah sebagaimana rumah kita dalam dunia. Tetapi seandainya kita menyempurnakan ketaatan kita pada Allah sampai nafas yang terakhir, insya-Allah mudah-mudahan nafas kita keluar dengan perkataan Allah, lidah kita akan terkeluar kalimah la ilaha illallah di akhir kalam, sehingga apa yang ada dalam hati kita akan keluar ketika mana masya-Allah malaikat maut cabut nyawa kita. Sebab kadang-kadang kita, waktu kita sihat, kita boleh sebut kalimah tersebut, tetapi yang paling susah waktu kita sangat-sangat sakit, waktu kita sangat-sangat sengsara, apa perkataan yang keluar daripada mulut kita? Aduh, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, sebab itu Nabi kata orang paling bijak di kalangan manusia adalah orang yang selalu mengingati kematian. Sebab apa? Kita tak akan pernah lupa terhadap benda yang tak lupa pada kita. Orang paling bodoh dia lupa.
benda yang sentiasa memerhatikan dia. Dan Allah SWT beritahu dalam Quran, aynama takunu, di mana pun kamu berada, yudrikumul maut, kematian pasti akan mencengkam kamu, walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kamu berada dalam tembok-tembok yang begitu kukuh, mati akan tetap mencari kita sebagaimana rezeki mencari kita. Sebab itu tuan-tuan, orang cerdik dia tak perlu lari daripada mati. Hari ini kita takut dengan mati. Kadang-kadang bila tiba musim wabak, semua orang pakai mask. Sebab apa? Takut mati. Semua orang pakai seat belt sebab takut mati. Tetapi bila tiba waktu mati, apa pun ciri-ciri keselamatan yang ada pada kereta kita, sekalipun sedikit pun tidak membantu kita. Kerana itulah hari terakhir yang Allah telah tentukan. Maka sebab itulah tuan-tuan, orang paling bijak dibuat persediaan nak menghadapi kematian, supaya hari mati adalah hari raya dia, hari yang paling ditunggu-tunggu dalam hidup dia. Hari mati adalah hari yang paling bahagia, sebab pada hari itu dia akan bertemu dengan Allah, dia akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Pada hari itu dia akan bertemu dengan para malaikat. Hari itu dia akan tengok tempat dia dalam syurga. Itulah hari yang paling membahagiakan dia. Sebab itu tuan-tuan, kita nak jadi orang bijak. Dan kata Nabi, membuat persediaan yang rapi sebelum kita hadapi mati. Sebelum kita mati, sembahyang kita paling khusyuk, zikir kita paling tawajuh pada Allah, terasa kelazatan-kelazatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak nak jadi orang yang bodoh, dan kita paling takut nak buat maksiat, sebab kita takut jangan-jangan tengah kita buat maksiat nanti Allah cabut nyawa kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala pilih kita untuk menjadi hamba Allah Taala yang akan Allah Taala berikan hari yang terakhir dalam hidup kita dengan husnul khatimah, pengakhiran yang terbaik. Allah pilih kita semua, ya Allah, jadikan kami semua untuk orang yang berjaya mengucapkan kalimah syahadah di bibir kami di saat kami menghadapi sakaratul maut. Dan kita selalu kena doa pada Allah, Allahumma a'inna ala ghamaratil maut wa sakaratul maut. Ya Allah, bantulah kami di saat kami semua menghadapi sakaratul maut, di saat kami menghadapi kesakitan sakaratul maut. Ya Allah, terimalah roh kami ketika mana nyawa kami dibawa di hadapan Engkau, ya Allah. Kasihanilah kami, ampunilah kami, ya Allah. Redalah kepada kami, ya Allah. Dan ya Allah, ketika mana kami dihadapkan di hadapan malaikat Munkar dan Nakir, permudahkanlah lidah kami, ya Allah, untuk menjawab soalan-soalan mereka, ya Allah. Dan ya Allah, jadikanlah kubur kami sebagai taman-taman syurga, dan jangan jadikan kubur kami sebagai lembah daripada lembah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bijak, jangan jadikan kami orang-orang yang bodoh di kalangan hamba-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka kan itu insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bersama daripada topik kita pada pagi ini adalah ingat maut adalah tanda kebijaksanaan satu orang manusia. Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita jadi orang yang bijak. Orang yang bijak ada dua dalam dunia. Yang pertama, wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang bijak selalu memikirkan tentang kejadian penciptaan 7 petala langit dan 7 petala bumi, alam semesta ini. Dan orang yang kedua, orang yang bijak adalah orang yang selalu mengingati kematian. Dengan sebab mati tadi, dia akan cergas beribadat, dia akan merasa cukup dengan apa yang telah didapat dalam dunia. Dan dengan kita selalu ingat mati, kata Imam Qarafi, kita akan dapat segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi siapa yang lupa kematian, Allah azab dia dengan 3 azab. Yang pertama, dia akan terus malas beribadat pada Allah. Yang kedua, dia tak akan pernah cukup dengan harta benda dunia. Dan orang yang selalu melupakan kematian, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan bagi taufik kepada dia untuk bertaubat kepada Allah. Tetapi seandainya kita selalu ingat mati, setiap hari, setiap masa, kita akan banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah, mengalirkan air mata. Bahkan kita kena buat semayang sunat khusus, minta hajat pada Allah Ta'ala, supaya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Minta Allah bantu saya dalam keadaan sakaratul maut. Kasihanlah saya, tubuh badan saya terlalu lemah untuk menghadapi penderitaan dan keseksaan yang begitu besar daripada-Mu, ya Allah. Bantulah kami, kasihanlah kami. Jadi kerana itu insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsi bersama dapat kita hayati dalam kehidupan kita, supaya kita dapat betul-betul membuat persediaan. Hari ini kita dah tengok di depan mata kita, hari-hari orang meninggalkan dunia, hari-hari orang mati. Kita selalu pergi kubur. Nabi beritahu, kafa bil mauti wa'iza. Penceramah yang paling baik dalam dunia ini adalah mati itu sendiri. Bukan penceramah yang hebat, pakar-pakar motivasi. Penceramah paling besar yang boleh mengubah hidup kita, bila kita tengok orang mati, akan tiba satu hari nanti saya akan berada pada tempat mereka. Kata Imam Suyuti, semua orang di kalangan kita tak pernah ada pengalaman mati, tetapi bila mati itu datang, kita akan terus berada dalam alam tersebut. Dan tak pernah ada satu orang di kalangan manusia balik ke dunia menceritakan keadaan mereka di alam barzakh. Tetapi kalau kita berpeluang pergi ke kubur,
berdialog dengan orang dalam kubur. Hari-hari mereka merayu kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbirji'un, ya Allah pulangkanlah kami semula ke dunia, la'alli a'mal salihan fima taraktu. Kalau kami balik ke dunia, kami tak akan buat kerja lain melainkan amal-amal soleh yang kami telah lupa nak buat di dunia dulu. Lupa zikir, lupa Quran, lupa sembahyang sunat, lupa sedekah, lupa majlis ilmu, lupa dakwah. Ini semua akan kami buat. Kami tak akan lalai daripada amalan tersebut. Mudah-mudahan sebelum kita mati, kita yang masih ada nyawa, selagi itu kita masih ada berpeluang untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebelum kita mati, amal yang pertama kita kena buat adalah taubat dan istighfar yang sebanyak-banyaknya, supaya kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan Allah redha kepada kita. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'd tafarruqan ma'suma wa la ta'al fina wa la minna shaqiyya wa la mahruma bimannika wa fadlika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرنا حفرة من حفر النيران. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.